Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Sudah pastinya kita masih lagi bersiaran di saluran berita RTM, MyView 123, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta di semua platform media sosial RTM untuk kami membawakan secara terus, secara langsung kepada anda semua perkembangan terkini untuk khas hari pengundian pada tarikh 19 November 2022 yang kita sedia maklum merupakan tarikh keramat buat kita semua rakyat Malaysia, khususnya bagi 21.1 juta pengundi berdaftar. Ingin saya kongsikan kepada anda setakat jam 1 tengah hari tadi seperti mana yang telah dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Setakat jam 1 tengah hari tadi, dari segi peratusan yang keluar mengundi adalah 50%. Jadi ini merupakan satu gambaran yang baik untuk kita semua, untuk kita menilai bagaimana komitmen rakyat Malaysia untuk kita menunaikan tanggungjawab pada hari ini. So pasti kalau dari segi perbandingan 55% setakat jam 1 tengah hari bagi PRU 14. Namun itu perkara yang perlu kita fahami khususnya dalam kita menilai bagaimana peningkatan jumlah pengundi berdaftar berbanding dengan PRU ke-14 sebelum ini. Dan untuk anda semua kepada yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi bagi PRU ke-15, tahniah kami ucapkan kerana menjalankan tanggungjawab anda. Jadi kepada yang belum lagi menunaikan tanggungjawab, bersama-samalah kita menjalankan tanggungjawab kita ini sebagai rakyat Malaysia untuk kita memperkukuhkan demokrasi negara khususnya melalui pilihan raya umum ini. Saya tidak bersorangan, saya bersama dengan tetamu di studio iaitu Encik Syahril Sabarudin, Fellow Penyelidik Kanan Bait Al-Amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk permulaan ni kita tunjuk jari sikit. Ya. Itu maksudnya tanda telah mengundi, menunaikan tanggungjawab. Di mana lokasi mengundi? Di Pucuk, di Sepang. Di Sepang, Okey, Sepang. Parlimen Sepang merupakan antara parlimen yang akan menjadi tumpuan jugalah. Kalau kita lihat dari segi pertembungannya sangat tinggi, melebihi daripada 6 penjuru di Parlimen Sepang. Jadi bagaimana mungkin untuk permulaannya gambaran suasana untuk hari pengundian pada pagi tadi? Berdasarkan pada pemerhatian yang saya lihat, awal pagi tadi ramai memang keluar berduyun-duyun pagi tadi. Cuma pada tengah hari tu nampak dia macam dah fizzle out sedikit. Mungkin yang datang awal tu pasal expect dia in anticipation of hujan petang kan. Atau mungkin yang the balance tu akan keluar petang sikit ke mungkin. Tapi yang itu yang saya nampak lah secara gambaran kasar waktu saya datang. Saya salur 4. So beraturnya panjang. Kemudian saya tengok yang banyak sebenarnya yang muda lah. 5, 6, 7, 8 memang betul-betul ramai. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar sebenarnya kan. Maknanya betul-betul orang anak muda ni terlibat betul dalam proses demokrasi kali. Bagaimana kita nak tonjolkan keterlibatan anak muda ini dalam mencorakkan kepimpinan masa depan negara kita. Okey tuan, kita nak sentuh sedikit berkenaan peratusan keluar mengundi setakat tengah hari ataupun 1 tengah hari tadi. Bagi PRU 15, 50%. Bagi PRU 14, 55%. Jadi bagaimana untuk kita memberikan gambaran kepada penonton khususnya untuk kita memahami dari segi peratusan ini dan juga realistiknya dari segi pertambahan jumlah pengundi bagi PRU 15 ini. So untuk kita nak explicate a bit further these numbers ni, kita kena lihat dua perkara lah. Satu, penglibatan undi 18 sampai 20 tahun yang memangnya akan bagi satu blok undi yang baru yang lebih ramai kan berbanding dengan PRU 14. Kedua adalah AVR ni, Automatic Voter Registration, orang yang tak pernah langsung mendaftar sebagai pengundi tapi kali ini memang secara automatik nama dia ada dekat dalam electoral roll. Now, mengambil consideration dua grup ini sahaja, kita punya expectation untuk nak mencapai let's say 90% ke atas, saya agak berhati-hati dengan angka itu kerana orang yang tak keluar mendaftar sebagai pengundi, maknanya proses pertama dia sebagai pengundi itu dia tak jalankan. Bila tak jalankan, maknanya kemungkinan kali ini untuk mengundi pun mungkin susah sikit nak kata dia ada persuaded nak keluar untuk mengundi. Tetapi kita nampak aktiflah yang pengundi yang 18 sampai 20 tu nampak dia lain sikit. Nah, keluar bukan 18 sampai 20 je, kita kena consider 18 sampai ke 25. Pasal ni mengambil kira orang yang pertama kali mengundi termasuk yang umur 21, 22, 23, 24 yang yang sepatutnya tak boleh nak mendaftar sebagai pengundi sebelum ini. Now, angka pula kalau kita lihat 50% sekarang compared to 55% tahun 2018. Tahun 2018 pengundi lebih kurang dalam 15 juta. Tahun ni angka pengundi 21 juta mengambil kira AVR dan juga 18 tahun tu.
So kalau kita lihat in comparison, numbers tu, bukannya percentage, numbers tu sebenarnya lagi ramai keluar kali ni berbanding dengan PRU14. Setakat inilah. Setakat ini nampak macam saya rasa dah sampai 10 juta lah kalau 50%. Dah 10 juta. Rasanya waktu PRU14 dulu mungkin kurang sikit daripada 10 juta. Mungkin 8, mungkin 9 juta lebih kurang. Mengambil kira that numbers lah. Okey, itu perkara yang perlu kita fahami lah dalam kita menilai dari segi peratusan yang keluar mengundi pada hari ini. Ialah kalau kita lihat setakat dari jam 8 pagi sehingga 9 pagi, lebih kurang 10% keluar mengundi. Kalau kita ikut trend dari jam ke jam ini, 10% setiap jam ini, kalau diikutkan sampai pukul 5 ataupun pukul 6 petang, insya-Allah mungkin kita akan sampai 90%. Jadi itu satu harapan yang besar untuk kita semualah, kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya bagi yang berdaftar sebagai pengundi bagi PRU kali ini. Jadi bagaimana Tuan melihat komposisi bagi kelompok umur pada PRU kali ini? Kalau kita nilai umur 18 tahun sehingga 39 tahun, melebihi 50% daripada kelompok pengundi keseluruhan 21.1 juta pengundi. Jadi bagaimana pengundi muda ini boleh mencorakkan ataupun mencetuskan gelombang tsunami politik ataupun memberi impak kepada keputusan pada malam nanti? Saya tetap berhati-hati dengan macam mana efek ataupun kesan pada pengundi muda. Betul, bagus keterlibatan dia dan memang dia akan ada impact. Cuma kita kena ada sedikit perkara yang realistik. Satu, 47% lebih kurang pengundi muda ni tertumpu dekat kawasan urban. 33 dekat semi-urban, lagi balance tu lebih kurang dekat 20% dekat kawasan-kawasan rural. Jadi kuasa mengundi itu berbeza-beza antara setiap satu kawasan tu. Keduanya, 18 sampai ke 20 tahun, bilangan dia lebih kurang 1.4 juta. Lepas tu ada lagi 4.8, 4.2 juta yang umur dia 20 sampai ke 29, kemudian 30 sampai 39. So sebenarnya kelompok yang terbesar yang 20 sampai ke 40 tahun. So ini consider pengundi muda. Cuma dia bukanlah pengundi muda-muda, which is seorang yang 18 sampai 20 tahun yang kita nampak macam satu grup yang monolitik ni. So this 20 to 40 years old, ramai juga yang sebenarnya merupakan pengundi pertama PRU14 dulu. Yang rata-ratanya mungkin tak keluar waktu PRN Melaka, PRN Sarawak, PRN Johor terutamanya. Jadi kali ni kalau this group more activated, diorang yang keluar, itulah yang akan mencorakkan perubahan dimensi, hasil pengundian. Tetapi also penting untuk kita faham bahawa keterlibatan orang muda ni akan mengubah landscape politik secara lain, secara drastik dari segi offering apa political party ni boleh bagi kepada rakyat. Pasal dia tak boleh nak tumpukan hanya kepada dia punya golongan sasar sahaja. Parti-parti tradisional nak kena kembangkan dia punya skop pemikiran dan skop offer kepada golongan-golongan muda ni. Because dalam masa PRU ke-16 nanti, mereka akan jadi the most dominant force dalam kita punya pengundian ni. Dan demand-demand dia sangat multidimensional dan sangat susah untuk kita nak reach, adalah demand yang jadi perkara pokok dalam setiap satu daripada manifesto ke, tawaran ke, ikrar ke, whatever political party. So itu yang kita nak lihat sebenarnya. Perubahan bentuk berpolitik setiap parti ni. Less partisan dah. Dah tak ada sangat cerita pasal parti, because orang yang berumur 18 sampai 25 mungkin dia punya affiliation kepada political party tu kurang. Dan benda tu sebenarnya sesuai dengan apa yang kita lihat dekat UK. Tory ada 120,000 ahli je. Tapi pengundi berpuluh-puluh juta. Maksud dia apa? Maksud dia partisan politik dah jadi macam less than salient compared to apa jenis nilai politik yang dia nak tawarkan kepada rakyat. So kalau nilai itu adalah nilai yang kena dengan semangat altruism, benda yang berkaitan dengan modern nuances atau modern problems. Contohnya berkaitan dengan environmental, climate change, apa semua tu kan. So before this, kalau kita tengok serka PRU13 ke belakang tu, tak banyak cerita berkenaan dengan benda yang berkaitan dengan SDG ke, berkaitan dengan climate change. Sekarang ni kena, because yang paling impacted dengan kita punya tindakan terhadap alam sekitar adalah golongan muda. Dalam masa 5 tahun, kalau kata kita tak buat apa-apa terhadap, let's say, plastic usage, diorang yang akan dapat impact. Dan diorang mungkin anak-anak dia dan generasi akan datang akan dapat impact. So sekarang ni kita ni, all this political party yang memegang tampuk kepimpinan yang boleh mengubal dasar dan sebagainya, kena dengarlah cakap orang-orang muda ni. So that is what I look forward to. Perubahan macam itulah yang kita nak lihat berlaku dalam kita punya sisi dimensi politik dan juga pengubalan dasar yang akan datang dengan penglibatan orang muda. Itu pentingnya keterlibatan anak muda ini. Kita tidak mahu mereka ini menjadi sekadar keyboard warrior, tetapi kita
kita juga mahu mereka turun mengundi untuk memastikan mandat yang lebih utuh dapat dicapai khususnya dalam PRU ke-15 ini. So pastinya Doktor, Tuan, bagaimana kita melihat demografi seperti yang Tuan nyatakan tadi, setiap keperluan anak muda ini berbeza-beza di bandar, luar bandar, di pedalaman. Jadi bagaimana kita memahami trend dan juga sentimen yang dekat dengan anak muda ini khususnya dalam pilihan raya umum ke-15 ni? Okey, saya adalah buat kajian sedikit dekat beberapa state. Nak lihat apa nuansa corak pengundian anak muda ni. Dia ada beberapa dimensi yang kita lihat bila kita buat analisis politik ni. Antaranya analisis yang berkaitan dengan developmentalism, sosioekonomi dan sebagainya kan. Yang kita lihat sebelum dekat-dekat dengan last lap election ni, ramai juga anak muda yang dia agak berhati-hati sikit. Dia memilih berdasarkan pada calon tu punya credibility. Dia macam mana dia boleh mempercayai offer dan juga karisma ataupun credibility calon yang dia bakal pilih. So dia agak kritikal dekat situ. Of course ada grup yang tak faham langsung pasal konsep politik. Ada yang saya interview dekat Kelantan, dia kata saya dah tak nak undi PAS, saya nak undi PN. PN adalah PAS. So maknanya dia ada benda yang dia masih tak faham berkenaan dengan dimensi politik ni. Tetapi apa yang maksud yang penting adalah ada criticality dekat situ. Maknanya dia tak tengok bendera sangat semata-mata. Dia also lihat banyak perkara lain. Apa yang bagus ataupun apa yang ditawarkan oleh setiap satu kandidat ni yang boleh memperbaiki kehidupan dia. Of course bila dah makin dekat dengan election, siapa parti politik yang banyak bercakap dengan pengundi secara langsung, terutamanya melalui media sosial, itulah yang akan dapat captivate mind dia. So bila dah masuk ke last leg, dia dah mula daripada calon dah mula bergerak kepada parti. Dia dah ada dah dia punya pilihan untuk dia memilih pada waktu tu. Tapi belum lagi solid lah mungkin. Pada waktu hari mengundi tu, itu adalah waktu dia memilih. So pengalaman waktu nak mengundi tu, waktu pertama kali mengundi tu, yang akan teramai yang gemuruh ni, mungkin pasal tu. Pasal dia sedar setiap satu pangkahan tu ada natijah besar pada negara. Betul. Dan mungkin buat ni akan menyebabkan perubahan besar-besaran pada apa yang berlaku sekarang. Radical yang mungkin dia tak boleh nak adapt. So itu adalah mungkin sebabnya dia punya pemilihan atau nuansa pemilihan itu betul-betul sampai ke hujung. Berbeza dengan yang agak berusia sikit. Itulah dalam usaha untuk kita memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya pengundi muda di luar sana berkenaan perjalanan demokrasi negara kita, prosedur yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk kita mengundi dengan betul, dengan kaedah yang betul. Banyak kotak sudah pastinya, jadi perlu pangkal satu kotak sahaja. Jadi selepas ini banyak lagi perbincangan yang akan kami bawakan di studio ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berlintas langsung ke studio mini RTM Sabah bersama dengan sahabat kita di sana, Redwin Robin dan juga Jovena Jim Lajim. Silakan. Baik, terima kasih Munawar. Di Angkasa Puri kami terus bawakan yang terkini berkenaan dengan perkembangan Pilihan Raya Umum ke-15, juga langsung kami bawakan dari RTM Kota Kinabalu bagi Parlimen Sabah. Bersama dengan saya, Redwin Robin. Dan saya, Jovena Jim. Dan kita juga, Redwin, akan bawakan juga rakan-rakan pelapor kita yang bersiap sedia di lokasi untuk memberikan perincian terkini apa sebenarnya berlaku bagi proses pengundian di lokasi yang terpilih yang akan kita ikuti sebentar saja nanti. Baik, statistik terbaru yang dikeluarkan oleh pihak SPR setakat 1 tengah hari tadi, 50% jumlah pengundi yang telah menunaikan tanggungjawab mereka seperti mana yang dikeluarkan oleh pihak SPR. Ini juga merupakan salah satu lagi perkara yang patut kita berikan tumpuan, dan kita harapkan bagi anda yang belum lagi melunaskan tanggungjawabnya supaya berbuat demikian dengan kadar segera, kerana sebelah petang ni cuaca yang tidak begitu baik ataupun tidak mengizinkan, bagi memudahkan pelancaran juga anda ke lokasi tempat pengundian. Dan bagi anda yang sudah menunaikan tanggungjawab, tahniah kami ucapkan. Ya, betul. Bagi Parlimen di negeri Sabah ini dia demografik yang dapat kita lihat infografiknya. 25 Parlimen yang akan dipertandingkan bagi negeri Sabah, meliputi 1.6 juta rakyat yang akan turun mengundi pada hari ini, ya, Redwin? Betul. Itu seperti pada statistik yang dikeluarkan oleh pihak SPR. Dan petang ini tumpuan kita berkenaan dengan aspirasi pengundi muda, Jovi. Sudah semestinya kalau kita kongsikan
peratusan khususnya pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun, golongan belia juga lebih kurang 55% pengundi belia di negara kita, khususnya di Sabah itu sendirilah. Bagi Parlimen Sabah untuk kita kongsikan, itu akan kita bawakan juga bersama dengan tetamu kita yang kita undang seketika nanti. Sudah semestinya kalau kita bawakan terkini Jovi di Facebook RTM Sabah. Ya, ini dia yang dapat kita kongsikan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Parlimen Haji Nur sendiri turun ke pusat pengundian di P170 Tuaran ya. Dan kalau dapat kita lihat juga, ini dia di Parlimen P187 Kinabatangan, calon Barisan Nasional Datuk Bung Mokhtar Radin baru juga telah selesai menunaikan tanggungjawab. Jadi sebenarnya untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi perinciannya di kawasan Parlimen P187 Kinabatangan, kita terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Saleh Jikri. Saleh, silakan. Terima kasih Jovi. Saya masih berada di pusat pengundian SMK Bukit Garam antara pusat pengundian dalam Parlimen P187 Kinabatangan sebenar hari pengundian hari ini 19 November 2022, dan seawal 7 pagi tadi kami berada di sini, pengundi-pengundi sudah mula beratur walaupun seawal 7 pagi itu hujan di kawasan Kinabatangan ini, termasuklah di pusat pengundian ini, namun tidak mematahkan semangat pengundi-pengundi untuk datang ramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi sempena PRU ke-15 ini bagi kawasan Parlimen P187 Kinabatangan, termasuklah pengundi muda yang pertama kali untuk mengundi. Dan untuk makluman, untuk pusat pengundian SMK Bukit Garam ini mempunyai 7 saluran, dan saluran 7 disediakan untuk pengundi muda, sementara saluran yang lain antaranya untuk warga emas dan juga golongan dewasa. Baik, suasana di sini masa ini masih lagi dipenuhi oleh pengundi-pengundi yang satu persatu datang ke kaunter untuk menentukan di mana saluran mereka mengundi, dan cuaca juga masih lagi hujan renyai-renyai di sekitar pusat pengundian SMK Bukit Garam ini. Dan kawalan keselamatan juga terus dipantau oleh pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM yang secara keseluruhannya seramai lebih 150 anggota ditugaskan di semua pusat pengundian dalam kawasan Parlimen P187 Kinabatangan ini. Dan calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Bung Mokhtar Radin antara pengundi ataupun yang mengundi di pusat pengundian SMK Bukit Garam ini telah melaksanakan tanggungjawab beliau mengundi pada pukul 12.33 minit tengah hari tadi. Dan juga ketika ini masih lagi diteruskan oleh petugas-petugas SPR seramai lebih kurang 60 menyambut pengundi-pengundi untuk membantu mereka melaksanakan mengundi di saluran-saluran yang telah ditetapkan. Untuk Parlimen P187 Kinabatangan seramai 44,773 pengundi berdaftar yang layak mengundi hari ini. Jadi jangan lupa bawa kad pengenalan dan memanfaatkanlah cuaca yang baik ini untuk datang mengundi. Baiklah, setakat ini laporan yang dapat saya bawakan dari SMK Bukit Garam, pusat pengundian SMK Bukit Garam, bukan SMK Bukit Garang tetapi SMK Bukit Garam. Salih Jikri yang sahih di RTM #MyPRU ke-15. Ya, Saleh, terima kasih membawakan kita perkembangan terus dari kawasan Parlimen P187 Kinabatangan. Dan ya, sebenarnya di seluruh negeri Sabah mengalami cuaca yang kurang baik, hujan di awal pagi. Dan kalau kita boleh bawakan juga, ya, ini adalah yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seluruh negeri Sabah mengalami hujan di 1-2 tempat dan juga diramalkan, dijangkakan ribut petir. Jadi untuk mengetahui secara terperinci ramalan kaji cuaca di seluruh negeri Sabah, kita sama-sama kita saksikan.
Ya, meskipun cuaca yang kurang baik, hujan di 1-2 tempat di seluruh negeri Sabah, semoga tidak mematahkan semangat untuk kita turun mengundi, kerana ini adalah tanggungjawab kita, kewajipan yang harus kita tunaikan pada hari ini. Dan sebenarnya saudara, di studio ketika ini bukan saja saya bersama dengan Radwin dan juga mendapat laporan daripada rakan-rakan pelapor, tapi juga Radwin kita bawakan tetamu untuk kita bincangkan kupas lebih lanjut lagi mengenai dengan aspirasi pengundi muda. Ya, terima kasih Jovi untuk laporan juga perkongsian dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti mana yang kita war-warkan tadi berkenaan dengan aspirasi pengundi muda. Ini juga merupakan salah satu aspek penting yang boleh kita ketengahkan untuk petang ini. Jadi bersama kami di studio RTM KTK pada waktu ini iaitu Encik Tony Paridi Bagang, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Pentadbiran serta pengajian polisi dari UiTM Cawangan Sabah. Terima kasih Encik Tony kerana bersama kami di RTM. Difahamkan pagi tadi sempat ke Kuala Penyu untuk menunaikan tanggungjawab. Ya, betul. Ya, seawal jam 5 pagi bertolak daripada Kota Kinabalu. Itulah tanggungjawab sebagai pengundi. Betul-betul. Sebagai bukti jari yang ada calitan dakwat itu sudah melaksanakan tanggungjawab. Baik, apapun terima kasih untuk kesempatan bersama kami di RTM petang ini. Kalau kita sebut aspirasi pengundi muda lah, Encik Tony. Tapi sebelum kita melebih dalam lagi berkenaan pengundi muda, terma yang kita boleh tumpukan sekarang ini iaitu berkenaan politik baharu. Juga ada kaitannya dengan pengundi muda. Tapi terlebih dahulu kita berikan definisi, perkongsian apa itu sebenarnya politik baharu dan juga bezanya dengan politik lama. Ya, sebenarnya politik baharu ini agak kuat didendangkan pada PRU yang lepas, pada PRU yang ke-14. Ya. Dan politik baru ini merujuk kepada satu budaya politik yang mana kita menjangkaui politik yang berteraskan kaum, ya, dan kita tidak lagi bersandar kepada politik penaungan yang kuat, dan kita menumpukan kepada urus tadbir yang baik untuk memastikan bahwa dalam negara ini diperintah dengan lebih adil, lebih saksama, dan seterusnya terus maju untuk ke hadapan untuk memberi kebaikan, perlindungan kepada rakyat secara umum. Itu definisi yang kita boleh ringkaskanlah politik baharu itu sendiri. Tapi kaitannya dengan pengundi muda sekarang ini, Encik Tony. Ya, kalau kita melihat kepada pengundi muda pada hari ini, mereka ini sangat riak dan sangat bersemangat. Ya, apatah lagi apabila mereka sangat tertarik dengan isu-isu yang semasa yang lebih pragmatik sifatnya. Mereka tidak lagi melihat isu perkauman itu sebagai satu isu yang sangat mempengaruhi apabila ingin menunaikan tanggungjawab. Ya. Mereka melihat pada urus tadbir, bagaimana kekayaan ekonomi itu dibahagikan dengan sama rata, bagaimana isu-isu tadbir urus itu, isu-isu rasuah itu dibenteras, ditangani dan sebagainya. Ya. So mereka ini sangat kuat untuk mendendangkan, untuk meluahkan ketidakpuasan hati mereka sekiranya mereka melihat ada sesuatu yang tidak betul. Ya, apatah lagi dengan sosial medianya, dengan pembacaan-pembacaan dan kesadaran-kesadaran dengan yang diberikan kepada mereka untuk mewujudkan. Betul. Saya setuju juga dengan apa yang Encik Tony katakan. Pengundi muda sekarang ini lebih terbuka. Mereka lebih berfikiran yang lebih terbuka, tidak tertumpu pada mana-mana parti politik ataupun kawasan tertentu. Kerana kalau kita lihat juga ada saya terbaca satu artikel bahawa pengundi muda ini boleh dipecahkan kepada dua. Satu yang masih yang berfikiran terbuka, satu lagi yang masih lagi mengikuti waris keluarga mereka, parti yang mereka ialah khususnya ibu bapa mereka sokong, maka anak-anak mereka pun turut sama. Itu dua pecahan yang boleh kita kongsikanlah. Tapi itu berdasarkan satu artikel yang saya jumpa. Tapi kalau kita sebut berkenaan dengan demografi di Sabah inilah, Encik Tony, kita tahu Sabah kaya dengan etnik, budaya dan sebagainya. Ini juga boleh merupakan salah satu faktor utama bagaimana kejayaan parti yang bertanding, calon yang bertanding dengan pengundi Bumi Putera Sabah itu sendiri sekarang ini. Ya, sudah pasti kalau kita melihat Sabah ini sebagai sebuah negeri yang satu Malaysia ataupun yang penuh dengan budaya, dan kalau kita lihat setiap parlimen itu mempunyai dinamika politiknya tersendiri dan juga kaum-kaum etnik tersendiri. So kalau kita lihat di kawasan-kawasan tertentu, contohnya kawasan pedalaman seperti di Kota Merudu, di Keningau, ya majoritinya Kadazan Dusun Murut. Nah, ini kawasan-kawasan Dusun. Manakala di kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur, Bumi Putera Islam, kan. Jadi ini sebenarnya memperlihatkan satu demografi yang sangat pelbagai lah. Dan
apabila mereka mengundi, mereka akan tertumpu kepada pelbagai isu-isu dan sudah pasti mereka juga melihat siapa akan calonnya dan sebagainya. Iya, betul. Ya, Encik Taudy, saya ingin bertanya kerana golongan muda ini adalah golongan yang signifikan bagi PRU yang ke-15 kali ini. Kita lihat kerana menurut statistik 932,485 adalah pengundi muda yang berusia 18 hingga 39 tahun. Jadi bagaimana Encik Taudy melihat kecenderungan pengundi muda untuk turun mengundi pada hari ini? Ya, saya melihat bahwa mereka yang undi 18 ini, mereka adalah first time voter lah. Yang pertama kali saya melihat mereka ini sangat teruja. Ya, mereka sangat teruja untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan sudah pasti meskipun ramai yang mengatakan mereka ini masih teragak-agak, tetapi pokoknya ialah mereka menginginkan sebab ini adalah pengalaman pertama. Manakala bagi mereka yang berumur yang 21 tahun ke atas yang mungkin sudah pernah mengundi pertama kalinya, mereka mempunyai pengalaman dan pengalaman ini sudah pasti dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lepas. Ya, kerana kita pun baru juga melaksanakan pilihan raya negeri 2 tahun lepas. Jadi itu juga sedikit sebanyak memberikan mereka momentum semasa hari pengundian itu. Baik, kita berhenti berehat seketika. Selepas ini kami akan kembali untuk bawakan perbincangan lebih lanjut berkenaan aspirasi pengundi muda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di RTM. Roni, kau tak ada tu? Oh, mata ada aku gigit deh. Muli aku may pengundi. Oh, apa kena lagi muli may pengundi? Pentantun lo bagya, muli dia may pengundi. Asa tu lun kanod mangantor dati may pengundi. Ya kayo, ako muli may pengundi. Lihat tinggal muli ti may pengundi. Aw, nakandat ti muli may pengundi. Pentantu na bagya muli may pengundi. Kedua nga, alay do ko na daan ako li kampung. Na ba dati? Ay sa tokod swabi na. Oh, ba. Oh, ba. Okay, hino ba? Hino ko po. Okay. Lepas mungkin lah. Kita lah yang akan menentukan bagaimana corak pemerintahan negara kita pada masa akan datang. Demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kestabilan negara. Saya pilih mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. #MyPRU15 masih lagi bersama dengan kami. Kami bawakan perkembangan khas dari negeri Sabah sempena dengan PRU ke-15 dan seramai 119 calon bagi bersaing merebut 25 kerusi parlimen bagi negeri Sabah pada hari pengundian kali ini, dan kita akan terus bawakan pelaporan penuh kepada anda terperinci. Dan untuk itu, apa kata kita ingin bersama dengan rakan kita di Parlimen Kota Marudu bersama dengan Magdalena Depol yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Sediakan Magdalena. Baik, terima kasih Javinia, dan sekarang ini saya berada di SMK Kota Marudu, salah satu pusat pengundian bagi kawasan Parlimen P168 Kota Marudu, dan keadaan cuaca di sini sebenarnya agak tidak menentu, di mana pada pagi tadi dalam keadaan yang mendung namun masih dalam keadaan baik, dan pada sebelah petang ini tadi bermula pada jam 1 tengah hari di mana keadaan cuaca mulai hujan di sini, namun keadaan itu tidak menghalang masyarakat di sini untuk turun mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan nampaknya kehadiran pengundi pada sebelah pagi tadi sebenarnya lebih ramai berbanding pada sebelah petang. Namun pusat pengundian ini masih dibuka sehingga jam 5 petang nanti. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pengundi yang juga di sini memberi kerjasama padu kepada para petugas di sini dengan datang lebih awal untuk mengundi, dan juga dengan itu dapat melancarkan proses pengundian di sini. Dan sebenarnya mereka telah pun memberi kerjasama dengan datang lebih awal pada jam 6.30
minit pagi tadi dan ini cukup melancarkan perjalanan proses pengundian di sini. Dan seterusnya juga ingin kita kongsikan di mana Parlimen P168 Kota Marudu menyaksikan pertembungan 6 penjuru dan 6 calon yang bertanding juga turut menunaikan tanggungjawab masing-masing mengundi di pusat pengundian masing-masing. Antaranya calon gabungan rakyat Sabah JRS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili turun mengundi di sini pada pagi tadi kira-kira jam 9.18 minit pagi. Dan juga saya turut dimaklumkan bahawa calon Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Muhammad Azmi Haji Zulkifli juga turut mengundi di Dewan Belia Damai di Kampung Damai di Saluran 2. Dan calon Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syarizal Densi mengundi di Ranau. Calon Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM Datuk Wetron Bahanda juga mengundi di SK Tindangol Kudat. Dan calon Parti Warisan Datuk Jilid Alais Zainuddin Kuminding juga mengundi POS. Dan seterusnya calon bebas Norman Tulang mengundi di SK Pekan Kinarut. Dan juga kawasan ini mempunyai 80,735 jumlah pemilih berdaftar dengan 57 pusat mengundi dengan 173 bilangan saluran meliputi 3 DUN iaitu Matunggong, Bandau dan juga Tandik. Dan seterusnya kita ingin kongsikan juga sebenarnya ada beberapa faktor yang diambil kira bagi penutupan awal di beberapa pusat pengundian. Antaranya adalah jumlah pengundi di pusat daerah mengundi serta jarak pusat pengundian yang jauh. Dan juga sebagai peringatan mesra untuk kita semua agar terus turun mengundi, menunaikan tanggungjawab masing-masing dan juga jangan lupa bawa kad pengenalan masing-masing. Baik, saya kira itu laporan dari saya Magdalena Debol yang sahih di RTM #MyPRU15. Magdalena, terima kasih atas perkembangan yang dikongsikan langsung dari kawasan Parlimen P168 Kota Marudu. Dan sekarang ini kita akan terus lanjutkan perbincangan dengan Encik Tony kerana kita lihat ya perkembangan corak politik di negeri Sabah ini lebih menjurus ataupun mempertaruhkan calon baharu muda di dalam pilihan raya umum ke-15 bagi negeri Sabah. Bagaimana, adakah Encik Tony bersetuju bahawasanya calon muda ini akan memberi kesan kepada kertas undi bagi pengundi-pengundi muda untuk dipangkah kerana kita tahu ramai pengundi muda kini lebih lebih tertarik kepada calon-calon muda yang mungkin lebih memahami suara hati ataupun memahami situasi golongan belia pada masa kini. Komen Tuan. Ya, saya merasakan bahwa secara psikologinya pun pengundi muda yang khususnya yang baru pertama kali mereka mempunyai satu attachment. Namun pada saya tidak mengatakan bahwa itu adalah faktor penentu untuk mereka membuat keputusan yang mutlak. Ya, karena apabila muda itu tidak semestinya dari segi umur tidak semestinya boleh menarik hati mereka sebab mereka akan melihat apakah isu-isu yang dibawa. Sekiranya mereka muda pun tetapi isu yang dibawa itu mungkin isu yang retorik ataupun sesuatu yang mungkin dikatakan pada mereka mungkin tidak memberi kesan. Mungkin itu tidak signifikan ya. Kalau kita sebut berbalik pada aspirasi pengundi muda Encik Tony, ialah kita tahu ada di kawasan luar bandar dan juga di kawasan bandar. Sudah pastinya aspirasi untuk kedua-dua golongan belia muda, golongan belia ini berbeza. Apa yang berada di bandar, ada yang berada di luar bandar. Keperluan mereka itu pun berbeza. Jadi bagaimana untuk setiap calon bertanding itu berdasarkan parlimen yang mereka bertanding itu, ada parlimen di kawasan bandar, parlimen di kawasan luar bandar, seiring dengan keperluan golongan belia ini. Iya. Sudah pasti calon-calon itu perlu memahami apakah tuntutan, apakah keinginan ya pengundi-pengundi yang berada sama ada di bandar dan luar bandar. Bagi mereka di bandar sudah tentu isu yang mereka ketengahkan, inspirasi yang mereka inginkan adalah tidak sama seperti di luar bandar. Contohnya di bandar mungkin dia berkata tentang akses, tentang bagaimana peluang-peluang ekonomi, perniagaan, ya, dari segi akses kepada beasiswa. Ya. Manakala di luar bandar, meskipun keperluan seperti itu ada, tetapi mereka akan melihat kepada menuntut kepada pembangunan infra umpamanya. Ya. Apakah peluang yang mereka boleh buat untuk menjana ekonomi mereka di luar bandar. Kalau kita menyebutlah berkenaan dengan pengundi muda kerana pelaksanaan untuk pertama kali di negara kita undi 18,
Kalau di Sabah saja kita lihat seramai 127,582 pengundi yang berusia 18 hingga 20 tahun. Mereka yang pertama kali akan menunaikan tanggungjawab. Kita harapkan mereka juga dapat keluar khususnya bagi melaksanakan tanggungjawab mereka ini. Namun apa yang menjadi stigma khususnya pengundi muda ni pertama kalilah Encik Tony mengatakan bahawa mereka ini undi mereka tidak akan membawa apa-apa perubahan. Dan mereka ini hanya ialah mereka muda dan sebagainya. Kalau lebih banyak dipelopori ataupun undi itu kepada usia yang 21 tahun dan ke atas berbanding mereka ini. Pada saya kurang bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana kalau kita melihat itu semata-mata kerana umur mereka tidak cukup matang, saya fikir itu tidak cukup konkret lah. Kalau di negara maju ya, mereka yang berumur 18 itu telah diberi hak sudah untuk mengundi. Dan kita di sini juga telah memberi peluang kepada mereka untuk mengundi. Maka dengan adanya pendedahan dengan bengkel-bengkel yang diadakan, kesedaran, program-program kesedaran dan perkembangan politik semasa itu sendiri telah memberi mereka input yang secara tidak langsung memberi mereka kesedaran, dan saya percaya juga meningkatkan political literacy ataupun literasi politik. Betul. Dan seterusnya boleh membuat keputusan yang lebih rasional. Ya, itu yang kita harapkan dengan pelaksanaan undi 18. Maka dengan itu juga golongan muda ataupun golongan belia yang berusia 18 hingga 20 tahun mereka pun sudah mulai mengenali ialah bagaimana lanskap politik negara dari segi ekonominya sebagai pengetahuan am, bukan saja untuk semata-mata untuk bagaimana membuat keputusan, tapi sebagai pengetahuan am sebagai warga Malaysia itu sendiri. Itu dari segi aspek yang boleh kita lihatlah. Tapi kalau kita lihat berkenaan dengan pengundi muda ini juga seringkali boleh juga dikata sebagai pengundi atas pagar lah, sebab mereka ini lebih tertumpu kepada mereka tidak tahu mana hala tuju, ataupun ada yang mengatakan okey, saya undi berdasarkan ini, yang ini pula saya undi berdasarkan ini. Mereka tidak seperti golongan yang sudah lebih dewasa, mereka lebih fokus, okey saya undi parti ini, saya undi calon ini yang sudah pun tertanam sekian lama. Pengundi muda itu bagaimana pula? Tidak dinafikan memang bukan saja pengundi muda, pengundi yang dewasa pun ada yang berada di atas pagar. Namun bila kita berbicara tentang kumpulan ini, sudah pasti ada isu-isu yang akan memberikan mereka satu cetusan untuk memilih siapa. Dan di saat-saat akhir, saya pasti mereka akan melihat mungkin dari aspek faktor keluarga, ya, pengaruh rakan sebaya, dan calon, dan juga manifesto-manifesto yang dibawa oleh calon ataupun parti masing-masing. Maka apabila mereka melihat dan membuat perbandingan, itu sudah pasti akan memberi mereka panduan untuk memilih siapakah yang mereka rasa boleh menerjui kepemimpinan di kawasan menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negara. Saya ada terbacalah artikel berkenaan dengan setiap parti yang bertanding khususnya di Sabah dan Sarawak ini, Encik Tony, masing-masing memperjuangkan hak-hak Sabah dan Sarawak. MA63 itu yang diberikan diletakkan dalam manifesto mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat MA63 ini pelaksanaannya itu, kalau kita ingin menggarap dan menarik peluang khususnya pengundi muda itu sendiri, bagaimana untuk mereka memahami MA63 ini? Adakah mereka juga mudah untuk memahami apakah keperluan hak-hak mereka sebagai pengundi muda yang termaktub dalam MA63 ini, ataupun lebih kepada pengundi yang lebih dewasa, yang lebih matang? Pada saya, bila kita berbicara tentang MA63 ini adalah sesuatu isu yang sangat penting, bukan saja dalam kalangan dewasa tetapi mereka yang muda, ya. Dan untuk supaya mereka tidak mensalah tafsir, maka peranan mereka itu sendiri, pengundi muda, untuk mencari maklumat, dan juga parti-parti politik, pemimpin-pemimpin, dan banyak lagi pihak lain memainkan peranan penting. Kerana kalau bersandarkan kepada satu pihak saja, perkara ini seringkali dimanipulasikan, dijadikan sebagai satu political capital, ya, dan ada yang kalanya misleading, ya. Jadi sebab itu pada saya pengundi muda itu harus terbuka, dan juga pemimpin-pemimpin harus jujur, harus memberikan yang sebenarnya lah, tidak berselindung dengan fakta-fakta tertentu untuk mewujudkan kesedaran yang kukuh terhadap isu
MA 63 ini. Ya, kita harapkan agar apa yang diperjuangkan, khususnya setiap parti yang bertanding, calon yang bertanding itulah apatah lagi memperjuangkan hak-hak sahabat Sarawak dalam MA 63 ini dapat kita realisasikan, khususnya apa juga yang diharapkan oleh pengundi muda untuk penggal yang berikutnya. Walaupun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Tony kerana bersama kami di khas mengundi PRU ke-15 petang ini. Bersama kita sebentar tadi itu Encik Tony Paridi Bagang, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Sabah. Walaupun sedikit waktu untuk kita, tapi kita percaya sedikit sebanyak memberikan input kepada pendengar dan juga penonton kita. Belum lagi kita menyebut banyak lagi perkara sebenarnya yang ada kaitan, tapi itu kesempatan kita untuk petang ini. Terima kasih Encik Tony dan terima kasih juga bagi anda yang menonton kami. Selepas ini kami akan kembali lagi untuk bawakan perkembangan dan juga bagaimana dengan keadaan untuk sepanjang hari kita bawakan khas hari mengundi PRU ke-15. Gaman. Kamu cari bambangan tadi. Oh, ada. Ambil 2 lah. Cari tamu tadi, cari bambangan. Tapi hujan. Oh, bambangan. Hei, kamu pergi mengundi kan nanti? Ya, Bah. Kita semua ni sudah boleh mengundi sudah nih. Tanggung jawab kita telah tuh. Ini pengalaman pertama saya ini pergi mengundi. Kita perlukah pakai penutup muka? Kalau kita bergejala, batuk, selesma, kurang sehat, kita perlu pakai penutup muka tuh. Tapi kalau kita tidak bergejala, dari kita siapa itu? Ya betul itu. Dari kau saja. Nanti masa kita undi tuh kita perlu tanda pangkak kah atau mau tulis? Kita perlu pangkak supaya undi kita tuh tidak jadi undi rusak. Satu lagi, jangan kita lupa bahwa itu kan pengenalan kita. Jadi kamu semua ini sudah simak di mana tempat kamu mengundi masing-masing. Kamu tengok saja di telepon. Kamu boleh tahu sudah di mana tempat kamu mengundi masing-masing. Jangan lupa kewajiban pada negara. Berbagi beberapa jam saja lagi untuk anda menunaikan tanggungjawab. Jadi ambil peluang dan kesempatan ini untuk terus datang ke pusat pengundian seperti mana yang disarankan juga pihak SPR. Semak terlebih dahulu di mana saluran dan tempat anda mengundi bagi memastikan kelancaran anda berada di pusat pengundian. Saya dan Jovi sudah pun melunaskan jawab melalui undi pos sebab kami bertugas untuk hari ini. Jadi kita harapkan rakan-rakan kita juga yang menonton pada waktu ini, khususnya bagi pengundi muda yang pertama kali itulah mereka sangat teruja sebenarnya untuk melunaskan tanggungjawab mereka. Ya, tahniah kepada mereka undi 18 yang mungkin sudah pun menunaikan tanggungjawab seawal pagi ini. Kepada anda yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab, masih berbaki seperti Redwin katakan beberapa jam saja lagi, 5.30 itu adalah waktu ya bagi negeri Sabah. Semoga anda semua juga dapat turun walaupun cuaca agak tidak baik ni Redwin kata gini, tapi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, anda juga boleh layari laman sesawang SPR, dashboard SPR untuk anda saksikan sendiri kalau ingin melihat untuk malam ini bagaimana keputusan yang akan dinyatakan oleh pihak SPR. Kami juga di RTM akan bawakan secara eksklusif dan terkini siaran khas malam keputusan hinggalah malam ini untuk kita bawakan bagaimana keputusan khususnya bagi Pilihan Raya Umum ke-15 kali ini. Jadi itu perkembangan yang kita boleh bawakan secara eksklusif dari RTM Sabah untuk waktu ini. Jovi, dengan itu saya Ray Robin dan saya Jevini Jim. Kita kembali bersama Munawar. Baik, terima kasih kepada kedua-dua sahabat penyampai kita di negeri Sabah. Sudah pastinya untuk kita memahami berkenaan aspirasi pengundi muda di negeri Sabah. Jadi kita masih lagi bersama dengan tamu kita di studio. Tuan, kalau kita melihat daripada perbincangan yang dibawa bersama tetamu di studio di RTM Sabah, bagaimana penekanan terhadap aspek pemberian literasi, demokrasi dan juga pendidikan, juga pendedahan kepada anak muda ini. Kerana kita tidak mahu mereka mensia-siakan kehadiran mereka, ialah penat beratur panjang, tiba-tiba menjadi undi rosak pula. Betul. Jadi bagaimana Tuan menilai keadaan ini, kefahaman anak muda? Itu antara benda yang saya rasa memang sangat-sangat lompang sikit daripada proses kita daripada mula undi 18 sampai ke keterlibatan mereka dalam undi PRU 15 ni. Kurang literasi politik.
tak ada pendidikan yang betul-betul menyeluruh dan betul-betul berimpak daripada mana-mana platform pun untuk mengajar macam mana nak betul-betul masuk dalam Dewan Undi dan macam mana dia nak pangkah dan sebagainya. Bukan itu saja, but also pemahaman berkenaan dengan apa bentuk negara yang akan berlaku berdasarkan pada pilihan yang telah dilakukan. Saya tahu ada beberapa orang tertentu yang cuba untuk nak menyampaikan diorang punya own angle ataupun literasi politik dia sendiri, menggunakan effort dia sendiri. Itu saya congratulate in the sense. Tapi saya rasa satu usaha yang lebih menyeluruh bersepadu diperlukan. Memang diperlukan sangat-sangat. Saya tadi waktu saya dalam dalam tempat mengundi pun, saya perasan ada yang bertanya juga, kalau katakan macam dia berlipat tu terkena kat mana-mana ke, akan rosak ke dan sebagainya. Pemahaman tu masih tak sampai lagi. Dan apa yang ada, saya rasa mungkin kalau SPR boleh perbaiki ni antara ruang dia. Which is bukan hanya melihat apa arahan bertulis berkenaan dengan dia punya penulisan tu, but also maybe something more visual. Video TikTok? Video TikTok mungkin benda yang saya tahu SPR ada keluarkan beberapa perkara dekat social media, tetapi even dekat tempat tu, masa mengundi tu, itu penting tu, because TikTok tu itu very much push. You push, kalau katakan dia tak terima konten tu pun tak terima, tapi kalau dekat tempat mengundi tak ada choice. Semasa beratur tu sambil-sambil tu kan. Nampak benda tu. So dia tahu macam mana apa yang boleh didefinisikan sebagai undi rosak. Saya tadi pun sebenarnya risau. Kalau undi saya ni macam terlebih ke, terkurang ke, kecil sangat ke, besar ke. Ini orang yang ada pengalaman dalam pengundian. So just imagine orang yang pertama kali. Betul. Kan? So itulah antara benda yang saya rasa memang saya setuju sangat, dan saya setuju juga dengan apa yang panel tadi sebut. Literasi politik sesuatu yang perlu dimajukan, digarapkan dan diperkuatkan dalam masa yang akan datang. Especially dalam kalangan umur 18 ke 20 tahun ni. Lagi-lagi anak muda di kawasan parlimen yang memperlihatkan penjuru yang banyak. Betul. Contoh di Parlimen Batu, 10 kotak yang perlu diisi. Mana satu pilihan mereka. Jadi itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian untuk memastikan anda mengetahui prosedur dan juga kaedah mengundi yang betul, untuk memastikan setiap undi yang kita berikan ini merupakan undi yang bermakna kepada demokrasi negara kita. Dan sudah pastinya, kalau tadi kita lihat di Sabah, lepas ini kita akan beralih ke Sarawak. Kalau kita lihat dari jeda masa di antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak, lebih awal untuk menutup pusat pembuangan undi. So pasti pada jam 5.30. Jadi kalau sekarang ini hampir 3.30, bermaksud berbaki kurang daripada 2 jam saja lagi untuk peluang kepada seluruh masyarakat di Sabah dan Sarawak untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk memastikan keharmonian dan juga kemakmuran negara untuk jangka masa yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Sepastinya kita akan lanjutkan perbincangan selepas ini, tapi terlebih dahulu kita bersama dengan sahabat kita Fazil Hisham di studio mini RTM Sarawak. Baik, terima kasih Munawar. Di Kuala Lumpur di Angkasa Puri, kita membawakan perkembangan pilihan raya umum ke-15 dari Sarawak. Bersiaran dari Auditorium P. Ramlee Kuching, Sarawak hari ini, kita akan perkenalkan sebentar saja lagi siapakah ahli panel yang akan bersama dengan saya akan mengupas apakah perincian mengenai suasana ketika pilihan raya umum ke-15 di Sarawak. Pada hari ini 1.9 juta kira-kira pengundi Sarawak akan memberikan suara mereka tentang siapa ataupun apa yang mereka harapkan untuk menerajui pimpinan negara kita. Pada masa yang sama, saya dah pun menjalankan kewajipan di P196 Setampin pada pagi tadi. Suasana ketika itu aman, alhamdulillah, kekal kita momentum ketika berkempen sehingga hari pengundian. Diharapkan di kawasan pengundian lain pun turut sama. Terima kasih kepada petugas-petugas yang menjalankan tugas dengan cemerlang pada pagi tadi. Cuaca baik, namun ada sebentar tadi ada hujan sedikit, dan saya dengar ketika ini hujan mula beransur reda, dan juga ada kawasan tertentu kita doakan yang mengalami banjir agar bersiap siaga kerana pasukan-pasukan keselamatan pada ketika ini pun sedang bertungkus lumus untuk memastikan keadaan selamat. Jadi keutamaan tetap kita berikan kepada kesejahteraan rakyat. Jadi hari ini juga kita akan melihat bagaimana impak pengundi muda. Lebih 1 juta sebenarnya kalau di Sarawak ini. Jadi pastinya ini akan memberi kesan secara langsung kepada keputusan pengundian nanti. Apakah yang mereka mahukan? Adakah isu persekutuan akan mempengaruhi pengundian mereka? Ataupun sejauh mana daripada 1 juta ini turun mengundi. Kita lihat setakat 1 tengah hari tadi 50% pengundi keluar mengundi. Kalau dilihat berbanding sebelum ini agak sedikit rendah berbanding dengan PRU ke-14. Jadi kita harapkan anda di luar sana masih berkira-kira nak keluar mengundi,
Jangan berfikir lagi, terus saja keluar, jalankan kewajipan anda kerana suara anda penting juga sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita perkenalkan tetamu dengan kita hari ini yang saya boleh katakan saya rindukan pandangannya dan juga komentarnya berkenaan dengan pilihan raya. Terus saja perkenalkan Datuk Dr. Jennery Amir, penganalisis politik. Datuk, ya. Sempat sarapan tadi? Sempat. Awal pagi dah saya turun mundi Ini. Di mana? Di Petrajaya. Di Petrajaya. 7.35. 7.35. Ya. Antara boleh saya kata antara terawal. Suasana ketika itu? Tenang saja, belum ramai lagi pengundi waktu itu. Penyokong-penyokong mungkin sudah membanjiri ya? Ya. Saya lihat tadi pun Yang Berhormat Premier Sarawak juga sudah turun mengundi di SK Merpati Jepang, menyatakan sokongan pastinya kepada calon GPS di sana. Baik Datuk, kita membincangkan mengenai impak belia pengundi muda untuk pilihan raya kali ini di Sarawak pun jumlahnya agak besar kalau dilihatkan 1 juta, lebih 1 juta, dan mereka ini dilihat mungkin pola pengundian mereka sedikit berbeza dan mungkin tidak sama seperti 5 tahun lepas. Bagi Datuk sendiri, bagaimana kesan? Satu jumlah yang cukup besar, bukan saja di peringkat negara tapi di negeri Sarawak juga. Betul. Jadi mungkinkah mereka ini menjadi kingmaker ataupun game changer dalam PRU kali ini? Dalam konteks Sarawak, saya fikir kita tak boleh melakukan ataupun membuat pengitlakan ataupun generalisasi. Ini bergantung banyak kepada di mana mereka ini, adakah mereka di luar bandar, adakah mereka ini di bandar-bandar di Kuching, dari segi kelas sosial mereka, pendidikan mereka. Jadi saya dapati bahawa memang ada kesedaran dalam kalangan sekitar 1 juta pengundi muda ini. Yang paling penting ini mereka yang untuk waktu berbaki ini mereka harus turun mengundi untuk pastikan suara mereka didengar. Saya percaya bahawa yang menjadi keprihatinan mereka ialah sama dengan pengundi luar di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sebagainya. Antara isu saya fikir yang berbangkit dalam pemikiran mereka yang utama ialah dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan, apa yang mereka dapat lakukan selepas tamat pengajian nanti, dari segi pendapatan, dan juga dari segi perumahan. Jadi isu-isu yang sebenarnya isu yang menjadi konvensi kepada mereka. Jadi bagi saya sempat bercakap dengan beberapa orang remaja dan juga pengundi muda ini dalam beberapa hari ini, malah jauh sebelum ini. Bagi mereka di luar bandar masih lagi prihatin terhadap isu infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. Lebih lagi tentang internet. Kerana bagi mereka internet ini penting untuk bukan saja untuk tujuan pembelajaran, tapi jauh lebih penting ialah bagaimana mereka dapat terbabit secara langsung dari segi ekonomi digital. Kerana ini peluang terbaik untuk mereka membabitkan diri untuk mendapat pendapatan, meningkatkan pendapatan mereka. Dan saya fikir dalam konteks ini kerajaan GPS di Sarawak telah pun berusaha sedaya upaya untuk membina begitu banyak menara telekomunikasi bagi memungkinkan kawasan-kawasan di luar Kuching, bandaraya utama di Sarawak ini juga dapat akses kepada internet. Kita lihat Datuk, melalui inisiatif transformasi digital daripada Yang Berhormat Premier dan Kementerian Utiliti Telekomunikasi melalui agensi pelaksana seperti SMA dan SDEC, nampak perubahan tu. Banyak tempat di pedalaman sudah ada menara telekomunikasi. Tapi bagaimana dengan belia yang kebanyakan pada masa ini berada di luar Sarawak, mungkin merantau mencari rezeki di luar? Ini yang menjadi masalah. Sebab itu SPR telah digesa supaya bukan saja mengadakan satu sistem pengundian yang lebih terkini, bukan saja melalui undi pos tetapi melalui dalam talian elektronik, elektrik. Jadi saya fikir melangkah ke depan apapun berdasarkan laporan dan Facebook yang saya amati bahawa memang ada usaha dalam kalangan mereka di luar Sarawak, di Sabah, di Semenanjung untuk kembali dengan usaha mereka sendiri untuk pastikan mereka bukan saja dapat berjumpa dengan keluarga mereka, tapi untuk pastikan mereka dapat mainkan peranan lebih langsung untuk gunakan hak mereka untuk tentukan suara. Anak muda dari Sarawak ini dapat didengar dengan lebih nyaring, lebih lantang, kerana Sarawak GPS khususnya ingin melihat lebih ramai wakil rakyat berada di Parlimen untuk menuntut bukan saja hak Sarawak, untuk pastikan mereka dapat geran ataupun peruntukan lebih besar bagi memungkinkan kita dapat merapatkan jurang perbezaan dari segi pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana tahap cakna pengundi belia di Sarawak, Datuk? Kita lihat adakah isu-isu besar macam yang Datuk katakan tadi, pendapatan ataupun isu yang dimainkan sebelum ini mengenai rasuah, integriti, ketirisan dana. Adakah pengundi belia sudah cakna politik di mana pada satu tahap ketika ini isu begitu memberi kesan kepada mereka? Betul. Tahap
tahap celik politik mereka tidak dapat kita perlekehkan ataupun tidak boleh pandang merendah, kerana pada amnya berlainan daripada tahun 70-an 80-an boleh saya katakan purata mereka ini sudah punya tahap pendidikan yang tinggi, terdedah kepada Facebook, media sosial dan portal berita dan sebagainya. Jadi saya fikir sementara mereka juga prihatin terhadap isu-isu tempatan, isu negeri, mereka juga kelihatan begitu prihatin terhadap isu nasional, malah isu global, soal perubahan iklim, soal ekonomi global, soal perang dunia kesannya terhadap negara dan negeri ini, juga soal takbir urus negara, integriti kepimpinan. Jadi kita nak melihat, anak muda ini nak melihat siapa-siapa pun dilantik dalam kabinet persekutuan nanti bukan saja telus, bukan saja punya pandangan jauh, punya kearifan, kebijaksanaan, tapi punya integriti dan juga keupayaan untuk memimpin negara ini berada di atas landasan tersebut. Bagi memungkinkan kita memacu negara ini berada di atas, berdiri sepat tinggi dengan negara lain dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Sebab ini semua sebenarnya merupakan isu menjadi dekat di hati mereka. Kita harapkan itu dapat diterjemahkan dalam pengundian. Itu mungkin tidak membawa makna jika mereka tidak keluar mengundi. Ya, itu paling asasnya. Itu manifesto. Semua kita telitikan semua, baik PH, PN, GTA, warisan di Sabah, lebih lagi GPS yang manifestonya 64 ini, trust 25 itu. Satu daripada trust yang diberi perhatian berat ialah untuk golongan muda. Nampak daripada sektor-sektor yang diberi tumpuan dan juga 5 tonggak teras dalam manifesto itu. 25 teras utama. Itu menjadi satu bersifat keterangkuman juga manifesto, tidak meminggirkan, malah saya lihat diberi keutamaan juga golongan belia di Sarawak. Wanita, belia, malah semua. OKU, semua peringkat. Tapi belia pada ketika ini di Sarawak khususnya, adakah mengalami masalah juga dalam untuk menyediakan ataupun mencari ruang pekerjaan itu? Ya, satu kita tak dapat nafikan sebahagian daripada anak muda di Sarawak ini yang di luar bandar bukan saja pindah ke bandar-bandar utama di Sarawak, ke Kuching, ke Miri, ke Sibu, malah sebahagian mereka telah berhijrah ke Kuala Lumpur, ke Johor, ke Singapura. Malah kita dengar disebabkan keinginan, kegairahan mereka untuk mendapat pendapatan yang tinggi, ada yang terperangkap dalam skam di beberapa negara jiran kita. Dan ini saya fikir perlu diberi perhatian berat oleh bukan saja kabinet baru nanti, kerajaan persekutuan yang baru, tapi juga kerajaan negeri Sarawak, untuk beri perhatian kepada bagaimana untuk memacu ekonomi, menarik pelabur asing, untuk kemudiannya memberi perhatian kepada golongan ini. Jadi kita lihat sebenarnya inilah satu ruang juga bagi mereka yang berkempen nanti pun untuk tidak memperlekehkan pandangan pengundi-pengundi muda ini. Kita sebenarnya hendak berlintas langsung dengan rakan setugas di Puncak Borneo, Eric Christopher. Jika ada perkembangan di sana, boleh kongsikan? Terima kasih Fazril. Proses mengundi bagi Parlimen P198 Puncak Borneo di Pusat Mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Batu 15 Jalan Penrisen kini sedang berjalan lancar. Dan walaupun dengan keadaan cuaca yang hujan dan suasana di pusat mengundi yang kelihatan agak sunyi sedikit ketika ini, namun ramai sudah pemilih berdaftar yang telah hadir pada sebelah paginya untuk menunaikan tanggungjawab mereka di pusat mengundi ini yang beroperasi sejak pukul 7.30 pagi tadi. Dan terdahulu pada pukul 8.24 pagi, penyandang kerusi P198 Puncak Borneo yang juga calon gabungan Parti Sarawak, Datuk Willy Mongin, serta isteri beliau Datin Yi Chui Ling telah hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan selesai mengundi pada pukul 8.40 pagi. Dan untuk maklumat, pusat mengundi ini mempunyai seramai 1,145 pemilih berdaftar yang mengundi di 2 saluran. Dan pusat mengundi ini juga dijangka akan tamat beroperasi pada pukul 4 petang nanti. Dan untuk secara keseluruhannya, P198 Puncak Borneo mempunyai sebanyak 87 saluran mengundi yang merangkumi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Mambung, Tarat dan juga Serembu dengan seramai 79,969 pemilih berdaftar. Dan pada PRU ke-15 kali ini, P198 Puncak Borneo sedang menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara penyandangnya Datuk Willy Mongin yang mewakili gabungan Parti Sarawak, Diok Dios yang mewakili Pakatan Harapan dan juga Yana Akam yang mewakili
Parti Sarawak Bersatu. Jadi sekian sajalah laporan daripada saya di Pusat Mengundi SJKC Chung Hua Batu 15. Pastikan anda terus bersama kami yang sahih di RTM #MyPRU15 kembali ke studio bersama Fazril. Terima kasih Eric Christopher bawakan perkembangan dari Puncak Borneo, satu pertembungan yang menarik juga kita lihat walaupun timbulnya isu mengenai lompat parti dan sebagainya, tapi status dan juga kekuatan Willy Mongin dilihat kukuh untuk mempertahankan kedudukannya. Ini dapat dilihat menerusi sokongan kuat daripada ahli Dewan Undangan Negeri baik Serembu, Mambung dan juga Tarat yang jelas menyatakan dan juga menggerakkan jentera sokongan mereka untuk terus memberi sokongan penuh kepada Willy Mongin. Dan dilihat sekarang pun walaupun baru 2 tahun ataupun tidak sampai satu penggal pun sebenarnya Willy Mongin, beberapa perubahan dapat dilihat di kawasan Puncak Borneo, di antaranya menara telekomunikasi, kawasan-kawasan jalan ke kampung seperti Biak Jabir, klinik kesihatan di Siburan, dan kita juga ada jalan-jalan yang telah pun dibina membawa kepada kawasan Puncak Borneo iaitu Borneo Highland, dan juga kawasan sekolah-sekolah dia telah pun dibaik pulih. Ini pastinya akan memberi kesan dan juga impak kepada pengundi-pengundi di kawasan berkenaan. Adakah statusnya yang kini di bawah GPS akan terus diberi kepercayaan penuh untuk terus mengemudi Puncak Borneo? Adakah rakan kita di lokasi seterusnya sudah bersedia di Stampin? Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya kini berada di salah sebuah kawasan di kawasan Stampin bagi menyaksikan sendiri proses pengundian yang berlangsung sejak awal pagi tadi. Bagi Parlimen Stampin ini menyaksikan suasana yang menarik di mana ramai pengundi muda yang hadir. Mana saya boleh kongsikan pada pukul 7.30 pagi tadi, ramai di antara mereka berpusu-pusu datang di hadapan sekolah SK Galen untuk menunaikan tanggungjawab mereka menjadi penentu kerajaan pada hari ini. Saya juga sempat menyaksikan satu detik yang manis di mana salah seorang calon, iaitu calon daripada Gabungan Parti Sarawak, iaitu Loko Chiang, membawa ibunya, menemani ibunya untuk menunaikan tanggungjawab di sekolah terbabit pada pukul 9 pagi tadi. Itu saya kirakan salah satu detik-detik yang manis di mana perpaduan antara rakyat dan ibu bapa juga dapat kita lihat dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung pada hari ini. Namun terdapat sedikit kekecohan di pagi tadi di mana Suruhanjaya Pilihan Raya tidak membenarkan pintu utama sekolah terbabit dibuka untuk membolehkan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Ini kerana bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas yang berlaku di kawasan Batu Kawah. Namun perkara tersebut berjaya diselesaikan dengan aman dan SPR telah membenarkan pintu pagar terbabit dibuka pada pukul 9 pagi tadi. Saya kira Fazril, setakat itu dulu laporan saya Syedikin Barin daripada Parlimen Stampin P196. Kita kembali bersama Fazril di studio. Baik, Sadikin, terima kasih bawakan perkembangan di P196 Stampin. Kita lihat pertemuan menarik juga sejauh mana calon GPS Loko Chiang dapat memberi tentangan kepada pengurusi DAP Sarawak Chong Chien Jen, dan juga mungkin sedikit tentangan daripada wakil PBK menggunakan logo PSB, dan kita lihat juga dengan sokongan daripada ahli Dewan Undangan Negeri di Kota Sentosa, Batu Kitang, Batu Kawah mungkin mampu memberi impak kepada keputusan di kawasan Stampin. Kawasan-kawasan di bandar sebenarnya adalah kebanyakannya adalah cuba dirapas kembali oleh GPS untuk pilihan raya pada kali ini. Kita juga terus akan dapatkan perkembangan daripada rakan-rakan di lokasi-lokasi yang lain. Kita sambung dulu kita punya perbincangan bersama dengan panel kita, Datuk Dr. Jendery Amir. Itu ada dua kawasan yang menarik juga, Puncak Borneo dan juga Stampin. Ada beberapa kejutan Datuk sangkakan di kawasan-kawasan berkenaan? Jadi di Sarawak ini ada beberapa kursi panas. Memang kalau ikut pengamatan pelbagai pihak, GPS dijangka memenangi antara 23 hingga 28 kursi. Meningkat berbanding sebelum ini? Meningkat, pasti meningkat berbanding dengan 2018, iaitu apabila GPS atau BN waktu itu hanya berupaya untuk meraih 19 kursi di sebalik pelbagai krisis yang didepani oleh PRS terutamanya. Tapi PRS saya fikir sudah bergerak ke hadapan, dan GPS kali ini cuba merampas kembali kerusi-kerusi yang terlepas dalam 2018, dan keyakinan ini sebenarnya adalah di sebalik momentum yang begitu tinggi, semangat yang begitu gairah yang dipacukan oleh kemenangan besar
dalam 2021 yang lalu, iaitu PRN ke-12 apabila GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi. Dan saya jangkakan momentum itu akan dapat ditangkap oleh imajinasi politik rakyat pada keseluruhannya. Dan di manakah kerusi panas itu? Dijangkakan bahawa kerusi panas itu akan berlaku di Lubuk Antu, di Seratok, malah di Sibu, di Lanang, dan juga di Julau. Mungkinkah Larry Sang misalnya di Julau itu dapat menumbangkan Presiden PRS atau Presiden PRS dapat merampas kembali kerusi itu daripada Larry Sang? Saya secara peribadi menyangkakan GPS kemungkinan akan dapat memenangi sekurang-kurangnya 25 kerusi kali ini, dan untuk memacukannya ke hadapan untuk pastikan ia dapat betul-betul menjadi kingmaker atau penentu dalam konteks siapakah yang bakal dapat berupaya untuk membentuk kerajaan pada malam ini ataupun sekurang-kurangnya esok. Tapi Datuk kira mungkin kaya akan berlanjutan, so melihatkan blok-blok yang terdapat begitu banyak blok kali ini berbanding dengan pertembungan pada 2018, iaitu pertembungan hanya antara PH dan juga Barisan Nasional. Itu jelas sehingga memungkinkan peratusan pengundian itu berada pada paras yang kedua tertinggi dalam sejarah PRU negara, iaitu 82% yang tertinggi dalam 2013 iaitu 84%. Saya jangkakan kali ini berdasarkan apa yang dicatat setakat pukul 2 tadi, saya fikir peratusan itu mungkin berlega di situ. Tapi melihatkan dinamika politik kita dengan kewujudan blok ketika ini, kemungkinan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak menjadi kingmaker itu sangat tinggi. Pasti. Ini satu yang tidak mungkin bagi mana-mana blok, 4 blok Pakatan Harapan, PN, BN, GTA. Saya fikir GTA kepimpinan Tun Dr. Mahathir adalah sebuah parti akan kecundang teruk kali ini. Kemungkinan menang tidak lebih daripada 3 kursi. Ya. Dan dalam keadaan sekarang, dalam keadaan tidak ada parti dominan. Walaupun ada banyak kajian mengatakan Pakatan Harapan akan berada di teratas ataupun paling banyak. Itu saya bersetuju. Dan dalam konteks demikian, mana-mana parti yang meraih sama ada kerusi paling banyak, yang kedua paling banyak, perlu bekerjasama ataupun memujuk GPS dan juga parti gabungan dari Sabah dan juga warisan. Jadi dalam konteks ini saya anggap bahawa GPS itu dapatlah dianggap sebagai darah pingitan yang begitu cantik, begitu molek, menjadi rebutan jejaka, dan sejauh mana gabungan ataupun pakatan di Semenanjung itu berupaya untuk memujuk, menakluk dan juga memberi tawaran-tawaran tentu, nanti saya fikir ini akan menjadi perkiraan utama GPS untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan tawaran itu. Datuk, mungkinkah di pihak pimpinan Datuk Parti Abang Jo sendiri, apakah mereka pada ketika ini sudah pun membuat pilihan siapakah mereka akan mereka jalin kerjasama ataupun masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat? Saya rasa ini banyak bergantung pada kalau jarak perbezaan kerusi itu tidak jauh. Katakan Pakatan Harapan saya jangkakan berada dalam lingkungan 85 hingga 95 kerusi. PN saya jangkakan sekitar paling banyak pun sekitar 25-30 kerusi. Manakala Barisan Nasional mungkin dalam lingkungan 50 hingga 65 kerusi. Jadi kalau dalam keadaan demikian, Barisan Nasional kemungkinan akan dapat memujuk pakatan dari Sarawak dan Sabah untuk memungkinkannya membentuk gabungan. Saya rasa banyak kemungkinan berlaku. Mungkin BN, PN, Sabah, Sarawak. Jadi dengan itu sudah hampir pasti Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan. Tetapi bagaimana kalau Barisan Nasional itu seperti didakwa oleh beberapa pihak melalui kajiannya 15 kerusi saja. Itu saya fikir agak pesimistik. Saya tak berapa bersetuju dengan kajian atau dapat itu. Kemungkinan seperti saya sebutkan tadi, dia dalam lingkungan 45 ke atas. Jadi saya percaya bahawa GPS dalam keadaan sekarang lebih selesa untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan selagi ada DAP di situ. Itu yang buatkan kesukaran dia. Tapi Datuk juga seringkali menyebut mengenai kajian. Semakin mendekati hari pengundian ini semakin banyak pula kajian. Saya lihat sejauh mana kredibiliti kajian ini, sebab kita lihat yang luar negara lain, dalam negara lain. Jadi mungkin pengundi muda terutamanya akan melihat itu untuk menjadikan satu panduan. Ini setakat saya tengok sekurang-kurang 8 kajian termasuk dari luar negara.
dari dalam negara, kecuali di Sarawak, Sabah tak ada kajian. Kajian ini kebanyakannya dilakukan oleh badan penyelidik atau survey yang berpangkalan di Kuala Lumpur, yang buat tinjauan lebih daripada sekitar 1,000 responden. Dan kita perlu lebih berhati-hati, bukan telan bulat-bulat apa yang dihidangkan itu, kerana jarak kadang-kadang kajian itu agak jauh. Tapi satu hal yang saya tengok pasti ialah Pakatan Harapan untuk semua kajian ini mengatakan bahawa PH mendahului semua gabungan ataupun pakatan yang lain. Jadi saya percaya bahawa ini salah satu strategi perang saraf juga. Siapakah yang menaja mereka ini? Berapa banyak responden mereka? Adakah meliputi Sabah dan Sarawak? Adakah hanya keabsahan itu ada di kutipan data dan sebagainya? Jadi saya percaya bahawa sedikit sebanyak hasil daripada dapatan pakaian ini dapat memberi petunjuk kepada kita bagaimana arah pola pengundian ini selepas ini. Ya, betul. Mungkin syarikat-syarikat yang menjalankan analisa ini pun pasti ada klien yang mereka perlu kita ambil hati. Jadi kita ada syarat daripada rakan di Seratok. Apa perkembangannya, Rosita Ampong? Silakan. Pak Rosita, silakan. Ya, terima kasih El. Ketika ini saya berada di Dewan Seri Kerian, pusat penjumlahan rasmi undi bagi P205 Seratok. Jadi ketika ini baru sebentar tadi, lebih kurang dalam 15 minit, satu peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan undi ini. Namun saya tidak dapat pastikan lagi sebab belum dipaparkan di skrin di belakang saya ini peti undi tersebut datangnya dari pusat pengundian dari mana. Nantilah saya bawakan jelas perincikan selepas ini. Dan mengenai proses pengundian pada hari ini di P205 Seratok nampaknya berjalan lancar dengan pada sebelah pagi tadi ramai yang mengambil peluang dari keadaan cuaca yang begitu baik, panas untuk turun beramai-ramai keluar mengundi. Dan menariknya apa yang saya perhatikan pada proses pengundian di beberapa pusat pengundi di sekitar Seratok ini, ramai jugalah golongan muda, anak-anak muda kita dalam lingkungan umur 18 ke 30 tahun yang keluar mengundi, dan ada juga sebahagian dari mereka pulang khas dari Semenanjung kerana ada yang bekerja, ada yang belajar, pulang ke daerah mengundi masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan saya rasa mereka ini merupakan dalam lingkungan yang menyumbang 46% menyumbang pada peningkatan jumlah pemilih daftar di P205 Seratok dengan PRU kali ini 44,531 jumlah pemilih berdaftar berbanding 30,517 pemilih berdaftar pada PRU ke-14. Namun saya sebenarnya tidaklah mahu terpedaya dengan peratusan yang hampir 50% ini, kerana saya percaya dari mata kasar saya yang saya perhatikan di pusat mengundi itu hanya sebilangan kecil, dan saya percaya ramai juga yang tidak dapat balik atas kekangan kewangan dan sebagainya. Namun pola ataupun trend pengundian dari golongan muda ini biarlah saya serahkan kepada El dan juga penganalisis ataupun panel kita yang dijemput ke studio untuk menganalisis atau menjangkakan bagaimanakah pola pengundian pada kali ini. Dan nantilah saya akan bawakan perkembangan selepas ini nanti dalam pertemuan selepas ini, kerana cuaca agak tidak mengizinkan ketika ini dengan ribut kencang. Masuk jugalah angin ke sini, masuk ke pusat pengundian ini nanti. Dan itulah keadaannya. Apapun kami harapkan, dan saya harapkan semua petugas pilihan raya akan selamat sampailah di sini. Dengan itu sekian dululah El, kembali kepada El di studio. Terima kasih Rosita. Saya harapkan anda mempunyai payung di sana kerana mungkin dah terasa air-air tempiasnya. Tapi walau apapun keadaan cuaca, diharapkan anda mengutamakan kesihatan dan juga keselamatan anda. Menarik kawasan Seratok, perketembungan di antara engineers, jutera-jutera, personaliti ahli biju yang kuat di sana ditentang kuat oleh Giandam Jonathan daripada GPS, dan juga ada calon daripada satu parti lagi, Ibil Jaya, untuk menyaksikan bagaimana adakah mereka dari Kalaka, Krian dan juga Kabung memberikan
sokongan kepada penyandang ataupun memberi ruang kepada calon lain. Pastinya di kawasan berkenaan sentiasa menjadi fokus adalah infrastruktur asas dan juga bagaimana untuk mempertingkatkan keadaan ekonomi di zaman inflasi yang semakin membebankan pada ketika ini. Adakah rakan kita di lokasi berikutnya sudah bersedia di P213 Mukah? Silakan. Baik, terima kasih Fazril di Mini Grandstand. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari P213 Mukah Sarawak. Ketika ini saya berada di Pusat Pengundian Sekolah Agama Mukah. Di pusat mengundi ini dijangka seramai 2,077 orang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan 4 saluran dibuka di sini. Keadaan cuaca pada pagi tadi dalam keadaan baik memudahkan urusan pengundi untuk keluar mengundi. Namun pada sebelah petang ini pula keadaan cuaca sedikit mendung di beberapa kawasan. Baik, apa yang saya ingin kongsikan di Parlimen Mukah ini, terdapat 49 daerah mengundi dan 95 saluran pengundi. Sebanyak 8 peti undi telah dihantar semalam bagi kawasan luar bandar dan berbaki 87 peti undi telah pun diambil pada pagi tadi seawal 4.40 pagi di lokap IPD Mukah dan IPD Dalat. Di Parlimen Mukah ini juga terdapat 3 kawasan DUN iaitu DUN Balangian, DUN Telian dan DUN Dalat yang secara keseluruhannya terdapat seramai 46,963 orang pengundi berdaftar. Terdahulu di Parlimen Mukah ini kita dapat menyaksikan pertembungan di antara penyandang dan calon dari Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Hanifah Hajar Taib dan calon dari Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang. Calon GPS Datuk Hanifah telah mengundi di Parlimen Petrajaya di Dewan Sekolah Kebangsaan Datuk Merpati Jepang Kuching pada pukul 7.45 pagi dan calon dari Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang pula mengundi di Parlimen Bintulu. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan bagi Parlimen P213 Mukah pada petang ini. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama Fazril di Mini Grandstand. Silakan. Baik, Awang Muhyiddin, terima kasih bawakan perkembangan dari Mukah. Di atas kertas dilihat Datuk Haji Hanifah Hajar Taib dilihat tidak mengalami masalah untuk terus pertahankan kerusi di kawasan Mukah dengan sokongan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Dalat, Telian dan juga Balingian. Satu kawasan yang saya kira mungkin dekat juga di hati Datuk. Semua saya percaya semua kerusi Melanau akan pasti disapu bersih oleh GPS. Semua kerusi Bidayuh juga akan disapu bersih oleh GPS. Yang menjadi masalah sekarang ialah beberapa kerusi majoriti Iban dan juga kerusi majoriti Cina. Dan apabila saya katakan majoriti Bidayuh tadi akan disapu bersih, implikasinya ialah Mas Gading akan dirampas kembali oleh GPS daripada DAP. Itu satu ramalan yang menarik juga. Tapi Datuk, kita lihat balik pada pengundi muda. Pada tahun 2018 dahulu tidak kiralah tsunami politik yang membadai sangat hebat pada ketika itu, tapi mungkin dalam satu kita katakan blessing in disguise lah, mungkin mereka mula percaya bahawa demokrasi di Malaysia ini masih punya harapan. Tapi kemudian wujudnya langkah Sheraton, mungkin langkah Kajang, langkah Polisen, banyak-banyak langkah lagi. Adakah pada masa ini akan membuatkan semakin meruntuh kepercayaan mereka pada demokrasi ini? Mereka tidak harus kecewa. Mereka tidak harus mengibarkan bendera putih. Sebenarnya dalam keadaan politik yang bercelaru, yang tidak menentu, mereka sebenarnya menjadi pentakrif yang definitif, yang menjadi kingmaker dan harus memainkan peranan mereka untuk pastikan suara mereka itu didengar, supaya ahli politik, pemimpin politik kita tidak melacurkan mandat yang telah diberi oleh rakyat. Apatah lagi di sebalik pelaksanaan akta anti-Labour Party yang telah pun dikuatkuasakan. Jadi dalam konteks ini, anak muda kita harus berani untuk ke hadapan. Bukan saja untuk menjadi pemilih, tetapi kemudiannya nanti menjadi calon. Kerana harus diingat, berdasarkan 222 ahli parlimen yang ada, dalam konteks Malaysia sebelum parlimen itu dibubar, sekitar 12% adalah mereka yang berada di paras 20-40 tahun ke bawah. Jadi kita nak lihat anak muda ini memainkan peranan mereka sebagai pemilih, dan pada waktu sama nanti jangka panjang mereka juga memainkan peranan sebagai calon untuk berdiri sebagai calon dalam PRU.
Datuk, kita melihat di akhir perbincangan kita ni cepatnya masa berlalu, Datuk. Apa yang perlu diberi perhatian utama oleh pengundi-pengundi muda ini untuk keluar mengundi? Berbaki beberapa jam saja lagi pusat pengundian kebanyakan akan ditutup untuk mengundi. Paling penting saya fikir ialah calon. Parti. Adakah calon ini dapat digantung harap? Adalah parti ini parti yang berbohong banyak atau parti yang mengemukakan aku janji dan komitmen yang betul-betul dapat dilaksanakan? Adakah parti ini parti yang dapat menjamin Sarawak yang stabil, yang maju, yang makmur melangkah ke depan menuju ke tahun 2020? Adakah parti itu telah banyak membatalkan projek pembangunan yang sepatutnya menjadi nikmat kepada rakyat di negeri ini? Saya fikir ini yang harus diambil kira. Di sebalik juga, mungkinkah parti ini nanti pemimpin yang ditampilkan parti itu dapat memajukan ekonomi negara supaya mewujudkan peluang pekerjaan? Terima kasih Datuk Dr. Jendri Amir bersama dengan kami. Cukup padat, ringkas walaupun saya rasa tak cukup sebenarnya untuk terus lagi berbincang. Pada anda di luar sana, ayuh keluar mengundi, buktikan bagaimana kepercayaan kita kepada sistem demokrasi. Untuk menyediakan manifesto bersifat populis dan fantasi itu mudah, tapi sejauh mana mampu direalisasikan kepada anda semua rakyat Malaysia. Jadi ayuh rakyat Sarawak keluar mengundi, teruskan bersama kami di RTM. Kita dengarkan yang sahih di RTM kembali bersama Munawar. Silakan. Wow, menarik kupasan yang dibawa oleh sahabat penyampai kita Fazil Hisham bersama dengan tetamu di studio di Mini RTM Sarawak. Sudah pastinya sebelum kita nak mendapatkan gambaran daripada kedua-dua negeri Sabah dan juga Sarawak, bagaimana kita melihat ianya akan menjadi satu kingmaker untuk PRU ke-15 ini dan menentukan keputusan siapakah yang akan memimpin tampuk pembinaan ataupun pemerintahan negara pasca PRU 15 ini. Sudah pastinya untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada anda statistik sejak dari 8 pagi tadi, bagaimana kita boleh melihat graf peningkatan yang keluar mengundi berbanding pukul 8 pagi tadi. Kita lihat hampir 9%, iaitu pada pukul 10 pagi tadi meningkat dari segi puratanya meningkat 10% pada setiap jam. Dan juga perbandingan yang ingin kita kongsikan adalah dari PRU 14 dan juga PRU 15 dari segi statistik yang keluar mengundi. Dan setakat 2 petang tadi, seperti mana yang telah dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, 58% yang telah pun menunaikan tanggungjawab setakat jam 2 petang. Dan kita bandingkan pada PRU 14, setakat 2 petang, 62%. Dan semoga kita harapkan peratusan ini akan terus meningkat dari jam ke jam sehinggalah saat akhir untuk Semenanjung Malaysia pukul 6 petang nanti, manakala untuk di Sabah dan Sarawak pukul 5.30 petang nanti. Okey, kita nak berbalik meneruskan perbincangan bersama dengan tetamu kita. Sepastinya untuk kita mendapatkan pemahaman daripada gambaran Sabah dan juga Sarawak tadi. Bagaimana Sabah dan Sarawak ini bakal menjadi kingmaker untuk penentu hala tuju pentadbiran negara pasca PRU? Hakikatnya sekarang ni kita tahu bahawa kalau kita aggregatekan semua finding, pandangan dan juga berdasarkan pada semua pemerhatian yang kita buat, kemungkinan besar akan ada sedikit deadlock di Semenanjung. Ya, mungkin kalau lepas angka daripada 80% keluar mengundi, dan kita mungkin nampak satu gagasan yang agak solid satu jenis parti ataupun dan sebagainya. Tetapi melihatkan angka sekarang ni mungkin akan ada numbers yang agak kompetitif di Semenanjung. Jadi nak tak nak jalan ke Putrajaya hanya boleh melalui Sabah dan Sarawak. Jadi Sarawak nampak lebih solid berbanding dengan Sabah. Sabah masih lagi ada macam some kind of shakiness antara JRS dan juga warisan. So mungkin disebabkan oleh itu di Sarawak ni GPS dia lebih strategik sikit. Dia semua orang cakap dia adalah wanita yang paling seksi. Semua parti nak cuba untuk nak memikat dan juga dia. So it's the best time sebenarnya untuk Sarawak diletakkan lebih banyak leverage untuk dasar-dasar ke hadapan ni, lebih memihak kepada keperluan Sarawak dan juga Borneo Block. Dan sebenarnya benda tu tak bagus. Dia bagus because kalau consider Sarawak ni kerajaan negeri dia adalah kerajaan negeri paling stabil dekat Malaysia.
Kemudian sebelah Sarawak tu adalah Kalimantan nanti. Nanti bila capital Indonesia berpindah ke Kalimantan, seharusnya dengan this solid government dia akan lebih menguatkan kepercayaan pihak luar untuk menelabur di Malaysia melalui Sarawak. So kalau katakan stability Malaysia ni offered by Sabah dan Sarawak ni, maknanya stability keseluruhan semenanjung termasuk Sabah Sarawak datang daripada negeri-negeri East Borneo, maka dia akan menyebabkan lebih banyak sikit rasanya akan datang ni pelaburan-pelaburan asing yang terutamanya looking at kita punya close proximity to the new economic impetus of the region lah. Maaflah saya cakap bahasa English. Kemudian disebabkan itu saya rasa macam it's the most strategic time untuk GPS terutamanya untuk impose dia punya own interest Sarawak lah terutamanya. Tapi kalau kita lihat juga mungkin tadi peratus ditunjuk 58% compared to 62% pihak 14. Nampak macam tak ni, tapi kalau ikutkan SPR kalau katakan angka dah melepasi 59%, basically keseluruhan bilangan pengundi PRU14 dah keluar. So kita jangan tengok peratusan dari segi macam tu, kita lebih elok tengok daripada numbers yang keluar ni, baru kita tahu sebenarnya sama ada rakyat dah betul-betul activated ataupun tidak. Dan saya rasa nampak macam positif lah in that particular sense. So kalau katakan macam dah sampai 70-80% macam tu, mungkin kita akan nampak satu corak government yang akan datang ni di Selangor dan sebagainya. Percaturan strategik dan juga keputusan untuk PRU 15 ini pastinya menjadi persoalan besar untuk kita semua. Dan sama-sama kita nantikan, pastikan pastinya kami di RTM sentiasa membawakan perkembangan dari semasa ke semasa kepada anda. Jadi mungkin ada kesimpulan daripada tuan sendiri yang ingin kita zahirkan kepada seluruh pengundi muda di luar sana untuk menunaikan tanggungjawab. Bagaimana? Saya rasa antara benda yang mungkin merunsingkan pengundi muda ataupun rasa macam disconnected adalah saya keluar mengundi pun tak dapat apa-apa. I mean Indian akan stigma tu agak strong. Mungkin rasa macam kalau dia keluar mengundi pun nanti akan ada langkah Sheraton dan sebagainya. Now mana kamera? Di atas ni. Okey. Kepada pengundi muda, jangan risau, lepas ni ada anti-hopping law. Kita punya political reform tengah berlaku dengan besar-besaran. So undi anda nanti memang akan memberi makna. Memang akan memberi lebih banyak kesan yang impact yang betul-betul bagus untuk kemajuan dan kebaikan demokrasi politik Malaysia. So keluarlah mengundi, jangan ada risau. Itu saranan yang perlu kita war-warkan sepanjang masa. Lagi satu, kita nak war-warkan kepada anda, bagi anda yang telah pun menunaikan tanggungjawab, jangan lupa untuk memuat naik gambar anda telah menunaikan tanggungjawab dan dengan caption ataupun hashtag MyPRU15 dan muat naik di media sosial anda agar boleh kami paparkan sepanjang kami bersiaran sehingga selesai keputusannya pada malam kelak, insya-Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tetamu kita, Encik Syahril Sabarudin, Fellow Penyelidik Kanan Bait Al-Amanah, atas perkongsian pada petang ini. Jadi malam ini akan bersama pada ruangan 8.30 malam. 8.30 malam. Yes. 8.30 malam sehingga 11 malam nanti. Okey, itu sahaja ruangan yang kita ada untuk petang ini. So, pastinya kami mengharapkan kesetiaan anda di saluran berita RTM dan juga saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Click untuk kami bawakan perkembangan terkini dan laporan secara terus kepada anda untuk khas Hari Pengundian 19 November 2022. Saya Munawar Azmi undur diri. Sehingga kita berjumpa lagi seketika nanti.